Salam sejahtera dan bersama saya Rizal Zulkafli dan ini buletin awal khas yang kami bawakan pada pagi ini untuk melihat kepada perkembangan politik dalam negara yang telah hampir ataupun telah lebih seminggu berdepan dengan angin perubahan, dan juga kita ingin melihat kepada apakah situasi pada ketika ini menyusul daripada apa yang diumumkan oleh pagi tadi berkenaan dengan penangguhan parlimen kepada 18 hari bulan Mei. Kita ingin take stock ataupun melihat kepada keadaan semasa dan juga membincangkan selepas lebih seminggu pelbagai perkara yang masih lagi wujud dalam suasana politik negara berkenaan dengan perubahan, berkenaan dengan asas dan juga berkenaan dengan proses demokrasi yang matang di Malaysia pada ketika ini. Saya ingin bincangkan perkara ini bersama dengan Profesor Datuk Muhammad Abu Bakar, penyandang kerusi Sultan Mirzah Zainal Abidin UNIZA. Selepas seminggu kita melihat kepada perkembangan politik pada ketika ini dan juga rakyat menyaksikan perubahan yang berlaku hari demi hari, satu perkara baru yang dibawa ke depan muka mereka hari demi hari. Prof, kita mulakan dengan pertama sekali selepas seminggu, lebih seminggu berlakunya proses perubahan ini. Mungkin Prof boleh melihat ke belakang dan juga melihat kepada situasi di mana kita berada pada ketika ini, dan Prof boleh terangkan apakah erti perubahan yang kita hadapi dalam dunia politik Malaysia pada ketika ini. Assalamualaikum Saudara Rizal. Kita sebenarnya berada dalam babak-babak yang menarik dari segi sejarah politik negara kita. Sesungguhnya setiap kali kita berdepan dengan perubahan yang berskala besar seperti peralihan kerajaan sebagaimana yang sedang berlaku sekarang, kita dihidangkan dengan persoalan-persoalan yang berat, yang dasar, dan ia juga mengundang banyak pertanyaan sehingga barangkali menggusarkan banyak pihak sebagaimana yang sedang kita lalui hari ini. Pada pokoknya ialah apakah dasar-dasar dahulu yang sudah berjalan, yang sudah diterap, yang sudah diterima akan dipakai terus, akan diperlanjutkan, akan diperlebarluaskan. Ataupun sesetengah daripada dasar ini, ataupun keseluruhan daripada dasar itu hendak dihumbang saja, dibuang saja, sehingga segala yang telah berlaku itu tamat begitu saja. Ini persoalan besar. Saya kira kalau dasar-dasar dahulu yang baik, yang dianggap bermanfaat, barangkali boleh kita lanjutkan ataupun kita manfaatkan dan juga kita murnikan. Tetapi kalau sekiranya dasar-dasar itu tidak menyenangkan, mempunyai unsur-unsur yang negatif dan sebagainya, barangkali kita boleh buangkan. Jadi inilah kebijaksanaan yang pertama yang seharusnya ada pada kepimpinan yang baru oleh kerajaan yang baru, iaitu untuk membuat penilaian yang sebijak-bijaknya, sewaras-warasnya untuk mengambil yang baik, membuang yang keruh dan memperkenalkan yang baru yang sudah tentu dianggap lebih baik daripada dahulu demi masyarakat dan negara. Oleh itu penampilan dalam kabinet nanti sebagaimana yang diwar-warkan oleh Perdana Menteri baru ini dengan penumpuan kepada bijak pandai, orang profesional, orang yang berkaliber dan telus bersih, seharusnya mengambil kira persoalan seperti ini. Mampukah mereka ini mengangkat agenda yang diharapkan dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, berleluasanya cerita dan berita dan pertanyaan, apakah kes-kes rasuah yang sedang menghantui negara hari ini akan ditinggal dan tenggelam begitu saja. Saya rasa ini isu yang menyentuh imej negara, masa depan negara, maruah negara. Mau tidak mau, kerajaan sekarang seharusnya meneruskan perkara seperti ini, iaitu untuk meneruskan apa sahaja pengadilan yang berlaku kepada tahap tamatnya. Ini penting untuk menjaga integriti ataupun imej kerajaan yang ada. Dan ketiga, Rizal, kalau saya dapat tambahlah, walaupun kita sekarang ini sedang berusaha untuk bertenang, malah kita menangguh sidang parlimen barangkali untuk membolehkan kita semua ini bermuhasabah. Tetapi kita tidak dapat mengelakkan diri daripada suatu keadaan di mana kita hari ini berada dalam suatu kecairan. Dan kecairan dalam politik ini akan terus menerus berlaku disebabkan oleh dua perkara besar. Pertama, kebanyakan ahli politik kita hari ini tidak lagi terikat sangat kepada parti
dan mereka juga tidak terikat sangat kepada ideologi parti itu. Jadi dalam keadaan seperti ini mereka ini bergerak begitu bebas antara satu parti dengan satu parti yang lain, dari satu ideologi kepada satu ideologi yang lain dan sebagainya. Oleh itu kita memohon dan meminta mereka ini untuk memasakkan diri kepada agenda yang akan menjadi sesuatu penerimaan semua demi kebaikan bangsa dan negara berdasarkan perlembagaan yang sudah kita terima. Okey. Itu penting. Kita akan bincangkan berkenaan dengan perkara tersebut sebentar saja lagi, tapi saya ingin kembali pada rakan setugas saya yang ketika ini berada di saya kira Ima Rahimah Abdullah berada di Perak pada ketika ini ya, untuk mendapatkan laporan seterusnya daripada Perak. Ima Rahimah, teruskan dengan laporan. Okey Rizal, terima kasih. Terima kasih Rizal di bilik berita. Apapun apa yang saya dapat kongsikan pada hari ini, kami juga melakukan tinjauan di bangunan SUK Perak, di mana ada juga menemui beberapa esko yang masih menjalankan tugas masing-masing sebagai esko, memandangkan ketika ini Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu masih berteka-teki mengenai kedudukan beliau, kedudukan kerajaan negeri Perak ketika ini. Dan apakah pendirian beliau sebenarnya, memandangkan ketika ini tiada sidang media ataupun kenyataan yang diberikan oleh beliau mengenai kedudukan ataupun status kerajaan negeri Perak ketika ini. Bagaimanapun, kalau dilihat daripada pemantauan, kerajaan negeri Perak ketika ini adalah berada pada status quo, di mana kesemua kebanyakan, boleh saya katakan, esko kerajaan negeri menjalankan program-program sedia ada, memandangkan tiada apa-apa perkembangan ataupun sekurang-kurangnya mesyuarat antara esko dan juga Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal mengenai apa kedudukan beliau dan juga pentadbiran beliau. Dan pada semalam juga saya ada mendapatkan mengenai pandangan daripada esko, daripada YB Hasnul sendiri, iaitu daripada Adun Tiserong, mengatakan beliau juga berusaha untuk berjumpa dengan Datuk Seri Ahmad Faizal, namun gagal, tetapi telah dihubungi oleh Datuk Seri Ahmad Faizal yang mengatakan kepada beliau bahawa beliau masih lagi bersama dengan rakyat yang memilih Pakatan Harapan. Itu antara apa yang dikongsikan oleh YB Hasnul. Dan kalau kita lihat sebelum ini, Datuk Sarani Muhammad daripada pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perak yang juga merupakan daripada Adun UMNO mengatakan bahawa beliau telah dicalonkan oleh UMNO sebagai Menteri Besar Perak, dan perkara itu juga telah dibincangkan bersama dengan Datuk Seri Ahmad Faizal sebelum ini katanya, dan 3 nama antaranya daripada PAS juga dan juga daripada Bersatu, nama calon MB juga telah dibawa dan akan dibawa ke pengetahuan pihak Istana Perak, namun perkara itu masih lagi tidak dibawa kepada peringkat istana berkenaan. Kami masih menunggu juga apakah benar perkara itu, apakah pengesahan itu dapat dilakukan oleh pihak Ahmad Faizal sendiri mengenai nama calon berkenaan, memandangkan kami semalam cuba mengejar beliau di dalam satu program Hari Lanskap Negara yang turut dihadiri oleh Sultan Perak, dan ia merupakan satu ruang atau juga sepatutnya digunakan oleh Datuk Seri Ahmad Faizal menjelaskan keadaan sebenar. Apakah kedudukan masih status quo ataupun ada perubahan dalam pentadbiran kerajaan negeri Perak. Dan kalau kita lihat pada ketika ini, kedudukan Pakatan Harapan sebelum ini, jika bersatu sebelum ini ada 30 kerusi, dan jika Pakatan Nasional Negeri mahu bersama-sama dengan Bersatu, mungkin boleh membentuk 30 kerusi di Perak ini, iaitu kalau dikatakan oleh Datuk Sarani mengatakan untuk mencapai sokongan majoriti perlu mencapai sekurang-kurangnya
30 kerusi untuk membentuk kerajaan negeri Perak yang baru, Rizal. Okey, terima kasih Rahimah Abdullah melaporkan dari Perak, dan tentunya kita akan dapatkan perkembangan dari masa ke masa untuk melihat kepada bagaimanakah kedudukan kerusi dan juga percaturan politik di negeri Perak. Prof, mungkin kita boleh kepada Prof dahulu sebelum kita pergi ke rakan tugas saya yang juga berada di kawasan panas di Melaka. Prof melihat segala perubahan dan percaturan ini, Prof ada menyatakan bahawa ia harus berpasakkan kepada sesuatu perkara yang mungkin lebih nyata, lebih stabil daripada pergerakan politik ini. Apakah pasak tersebut bagi politik-politik negeri? Kerana kita tahu bagi politik persekutuan dengan terlantiknya seorang Perdana Menteri baru, itu adalah true north ataupun kiblat pada ketika ini untuk kita lihat polisi bagaimana, dasar bagaimana, nilai bagaimana. Untuk politik negeri pula dengan 14 dengan negeri yang pelbagai ini, bagaimana Prof melihat pasak tersebut? Ya, apa yang sedang berlaku dan berkembang di beberapa negeri termasuk Perak tadi menjelaskan apa yang saya sebut lebih awal tentang kecairan. Apabila kedua pihak, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional mempunyai kedudukan yang hampir sama di negeri-negeri yang berkenaan, is a divide in the middle, dan ini akan berlarutan selama dan selagi pengundi-pengundi dalam pilihan raya akan datang tidak membuat penentuan yang membolehkan kerajaan bertegak di atas undi majoriti dan seumpamanya. Dari sudut yang positifnya, perkembangan di Perak dan sebagainya ini menunjukkan bahawa kita semakin matang barangkali dari segi demokrasi. Kita juga mempunyai bekalan manusia, bekas adun yang masuk gelanggang, yang keluar gelanggang, sehingga reservoir of people ataupun bekalan manusia semakin meningkat di negeri-negeri yang berkenaan. Tetapi dari segi yang lain, kita juga boleh melihat kestabilan yang dibuatkan oleh check and balance dan sebagainya. Namun begitu, di samping segala yang positif yang saya sebutkan tadi, perkara yang berlaku ini kalau berpanjangan menyebabkan ketidakstabilan di negeri-negeri yang berkenaan, dalam masa 4 tahun ataupun 5 tahun akan bertukarnya kerajaan satu demi satu dan sebagainya. Sampai ke mana? Artinya di sini kita perlu memasakkan perkembangan ini kepada agenda-agenda besar negara. Antaranya ialah dengan menjadikan perlembagaan dengan pengisiannya yang sebetul-betulnya, pemahaman sejarah yang membelakangi perlembagaan itu yang perlu diriwayatkan, diwawarkan kepada rakyat supaya menganut dan memegangnya sehingga tidak terumbang-ambing dalam globalisasi. Adakah Prof melihat pegangan ini kepada perlembagaan itu tak berlaku? Tidak berlaku disebabkan hari ini ramai daripada kalangan generasi baru terdedah kepada demokrasi ala barat yang kadang-kadang tidak bertunjang kepada perlembagaan kita. Dan kedua, kehilangan erti dan visi yang terkandung dalam perlembagaan itu sendiri. Dan apabila ini berlaku dalam keadaan mereka terdedah, khasnya di kalangan generasi baru yang juga terdedah kepada media sosial dengan kehangatan yang dibawa olehnya, menyebabkan mereka ini kehilangan punca. Apabila rakyat ataupun golongan massa ini kehilangan punca dan mereka menjadi pengundi yang semakin membesar, maka mereka inilah yang akan menentukan pola dalam pilihan raya sehingga membuahkan pertentangan yang saya sebutkan tadi. Tapi tak cukupkah perbincangan berkenaan dengan perlembagaan perkara-perkara yang disebutkan dalam masa beberapa hari sebelum ini tentang kuasa Perdana Menteri, kuasa Perdana Menteri interim, kuasa di Pertuan Agong dan juga bagaimanakah ia mendefinisikan politik Malaysia dalam masa 1 minggu lepas. Adakah ini tidak cukup untuk mungkin membangkitkan lagi? Tidak cukup. Saya berani mengatakan tidak cukup kerana apa yang sedang kita belajar balik daripada perlembagaan ialah aspek-aspek teknikal saja. Pelantikan Perdana Menteri, pemilihan anggota kabinet dan juga persidangan parlimen. Tetapi yang menunjangi konflik yang sedang berlaku juga ialah disebabkan oleh pemahaman yang berbeza mengenai perlembagaan itu sendiri. Satu yang melihatnya begitu sekular perspektifnya, yang satu lagi melihatnya sebagai sesuatu yang diresapi oleh nilai-nilai sejarah yang bertunjang kepada persekitaran zamannya tahun 1957 dan seumpamanya, yang syarat dengan erti, yang memberi erti, visi
dan hala tuju kepada negara. Itu asas yang Prof katakan. Itu asas yang ingin saya tekankan di sini. Jadi kalau kita mengosongkan pemahaman kita mengenai perlembagaan daripada segalanya ini, maka berlakulah apa yang berlaku. Dan sebahagian daripada kita ini cuba menyandarkan kepada perlembagaan dan perkembangan di luar negara, termasuk di England, demokrasi ala Westminster berdasarkan presiden, sedangkan mereka bergerak di atas presiden untuk bertunjangkan pegangan mereka. Kita ada perlembagaan. Kita ada perlembagaan, kita perlu mengertikan perlembagaan, kedudukan Islamnya, orang Melayunya, negaranya, dalam konteksnya, dalam keperihalan keadaan zamannya, dan dengan segala isi dan misi yang terkandung dalamnya. Ini tidak dibumikan lagi. Tidak dibumikan di kalangan rakyat, khasnya di kalangan generasi muda hari ini. Itu yang menjadi salah satu punca yang membawa kepada keretakan sosial dan seterusnya membawa kepada huru-hara politik sebahagiannya. Kita akan beri berehat seketika. Prof, sebentar lagi saya nak sambung ataupun tanyakan kepada Prof apa yang Prof maksudkan berkenaan dengan di dalam dunia di mana media sosial memainkan peranan penting dalam seminggu yang lepas. Adakah nilai-nilai asas dalam perlembagaan tersebut diketepikan dan hanya dibincangkan perkara teknikal dan pemahaman tersebut tidak difahami? Kita akan beri berehat seketika, kembali selepas ini. Dan seterusnya, sebelum kita sambung perbincangan, kita bersama dengan Faris Azman yang ketika ini berada di Melaka untuk membincangkan berkenaan ataupun melaporkan berkenaan dengan perkembangan terkini politik di Melaka. Faris, ada apa-apa pemecah kebuntuan yang baru, Faris? Terima kasih Rizal. Ini yang kami sebenarnya bergegas ke Aikro di MITC Hotel. Presiden UMNO dikatakan akan mengadakan perjumpaan bersama dengan adun-adun daripada UMNO dan juga Barisan Nasional di sana, dan perkara baru yang kami terima pada pagi ini dikejutkan juga dengan di mana Presiden UMNO akan bertemu dan mengadakan pertemuan dengan tuan yang terutama yang di-Pertua Tun Muhammad Khalid Yaakob, tuannya TYT Melaka, bagi membincangkan berkenaan dengan bagaimana hala tuju, siapakah akan mentadbir dan siapakah ketua menteri baharu yang akan menggantikan Adiz Zahari di negeri Melaka ini. Itu antara perkara yang baru yang kami terima, dan kami telah pun bergegas ketika ini untuk ke MIGC membawakan perkembangan, dan akan ada satu sidang lidah sebenarnya Rizal oleh Presiden UMNO sekitar jam 11.30 pagi nanti, berhubung dengan teka-teki siapa sebenarnya yang akan mengambil alih tampuk pemerintahan sebagai ketua menteri. Kalau kita tahu di Melaka 13 kerusi ahli Dewan Undangan Negeri daripada UMNO, 2 kerusi daripada satu kerusi daripada PKR dan 1 kerusi daripada DAP. Antara Perikatan Nasional sebanyak 17 kerusi berbanding 11 daripada Pakatan Harapan, dan gabungan ini akan membentuk kerajaan. Difahamkan esok Istiadat Angkat Sumpah akan mengambil tempat. Bagaimanapun sehingga kini kita tak tahu apa perbincangan di antara Presiden UMNO dan juga bersama dengan TYT Melaka. Kalau kita tahu sebenarnya Rizal, sedikit banyak mungkin saya ceritakan sedikit. Ketua Menterinya Adiz Zahari sebelum ini, bekas Ketua Menteri, mengatakan beliau tidak meletakkan jawatan di bawah perkara 74 Perlembagaan Negeri, dan TYT mengumumkan dan memaklumkan bahawa Ketua Menteri perlu meletakkan jawatan di bawah perkara 7/2/E, di mana Perlembagaan Negeri mengarahkan Ketua Menteri untuk meletak jawatan jika tidak dan dapat kebiliangan besar sokongan daripada adun. Dan ini persoalan-persoalan yang belum lagi kita dapat rungkaikan sebenarnya, Rizal. Okey, kita akan kembali bersama dengan Faris Azman nanti pada jam-jam akan datang. Dan ingat, pada pukul 11.30 pagi ini dijangka akan diadakan majlis perjumpaan khas adun UMNO dan juga Barisan Nasional Melaka bersama dengan Presiden UMNO Malaysia, dan kita jangkakan sidang media akan disusuli selepas itu. Kita bersama dengan Profesor Datuk Muhammad Abu Bakar, penyandang kursi Sultan Mizan Zainal Abidin UNIZA. Sebelum kita berhenti berehat, saya tanya berkenaan dengan peranan media sosial dan juga pengaruh media sosial dalam perbincangan nilai asas yang terkandung dalam perlembagaan sewaktu tempoh perubahan ini. Adakah Prof melihat 180 karakter, 240 karakter dalam Twitter tersebut cukup untuk menggambarkan nilai-nilai asas dalam perlembagaan itu, dan jika tidak, apa yang boleh dilakukan? Ya, persoalannya begini, golongan muda, generasi baru khasnya yang terdedah kepada nilai-nilai sejagat kononnya, nilai-nilai liberal demokrasi dan sebagainya, diulik, didodoi oleh segalanya ini. Maka dengan berbekalkan nilai-nilai seperti ini, dengan mudah mereka menghakiskan
segala asas perlembagaan, disebabkan perlembagaan itu wujud dalam suatu keadaan yang agak konservatif, dalam suatu keadaan yang dilindungi oleh suatu persekitaran yang lain dan sebagainya. Tetapi persoalan yang juga penting yang seharusnya ditangani bersama dengan bijak sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau sekiranya adanya reformasi berhubung dengan institusi dalam kerajaan yang dibuat sebelum ini dan dianggap baik dan memenuhi cita rasa golongan yang terdedah kepada media sosial ini, kita teruskan saja. Umpamanya kalau ada reaksi-reaksi yang sihat, protes-protes yang boleh memanfaatkan untuk mendapat tindak balas daripada golongan ini, walaupun ia datang daripada golongan media sosial, kita ambil kira. Jadi Prof setuju dengan perbincangan dan juga diskusi kalau tidak, pertemuan dua nilai ini? Kalau tidak, kita sentiasa tertutup kepada minda yang lain, kepada pemikiran luar, dan itu tidak mematangkan proses yang sebagaimana yang saya katakan tadi. Dan apatah lagi di kalangan mereka ini, mereka juga menyasarkan pada apa yang disebut sebagai dollar and cent, persoalan perut, persoalan pengangguran, yang mana ini barangkali menyentuh semua pihak. Kata orang Inggeris, when it comes to money, people are of the same religion. Artinya reaksi dan tindak malas mereka kadang-kadang sama dalam keadaan mereka tertekan oleh keadaan ekonomi. Jadi kerajaan yang baru, di bawah kepimpinan yang baru, seharusnya mengambil kira, memberi pemberatan kepada segalanya ini, kerana ini ada sesuatu yang sejagat. Sama ada dibangkitkan oleh golongan media sosial, oleh pihak yang kebaratan, ataupun oleh orang tempatan, oleh peribumi atau sebagainya. Itu perkara pertama yang Prof rasa paling penting? Antara yang terpenting, di samping nilai-nilai yang seharusnya ada untuk membalut perasaan mereka ini, untuk menghalakan mereka ini kepada suatu negara yang lebih stabil, itu lebih jangka panjang sifatnya. Tapi yang jangka pendek ialah persoalan ekonomi, soalan pengangguran, soalan perut, soalan itu dan ini yang menyentuh semua pihak sekarang ini. Bagaimana dengan persoalan individu mana yang akan jadi menteri? Siapakah parti manakah yang akan menjadi menjawat jawatan utama seperti timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri Kesihatan pada ketika ini? Persoalan tersebut harus disimpan di mana dan juga bagaimana harus dibincangkan? Dia begini, kedua aspek ini perlu diambil kira. Secara tradisionalnya dalam penyusunan kabinet, kita memberi pemberatan kepada kaum, kepada negeri, kepada parti dan seumpamanya. Dalam keadaan hari ini pun, kita mau tidak mau terpaksa berdepan dengan realiti yang sama, iaitu kaum, bangsa mana, parti mana, negeri mana. Tetapi pada masa yang sama, aspek yang seharusnya ada pada semua itu ialah profesionalismenya, kebolehannya, kehebatan tokoh-tokoh. Itu lebih penting bagi Prof? Itu mendasari segalanya itu. Yang tadi perlu ada, kan itu politik. Tetapi yang juga penting, malah lebih penting dalam keadaan tertentu ialah siapa yang dapat deliver the good di kalangan ahli kabinet ini, yang mampu menangani realiti secara berkesan. Kan inilah tuntutan semasa, tuntutan rakyat yang dikongsi bersama oleh pihak-pihak media sosial, oleh pihak luar negara, malah dalam kalangan pribumi dan bukan pribumi. Bagaimana untuk pastikan semua akan menjadi gembira, semua akan berpuas hati dengan pemilihan dan kebijakan Perdana Menteri ke-8 ini memilih ahli-ahli kabinet itu? Kerana saya tidak mencemburui tugas beliau pada ketika ini, kerana ini tentunya tugas yang sukar. Ya, persoalannya untuk kita memenuhi cita rasa semua pihak 100% tidak mungkin. Kan? Tetapi kalau kita sekiranya memenuhi cita rasa 30% ke bawah, itu suatu kegagalan. Jadi biarlah kalau sampai mencecah 60-70 dengan mereka ini mewakili parti, mewakili negeri, mewakili bangsa dan mewakili golongan profesionalisme dan kepakaran. InsyaAllah, saya rasa kalau semua pihak yang berkenaan ini merasa demikian, kita boleh mencecah 60-70%. 100% adakah Prof bayangkan, kita melihat situasi politik di negeri-negeri yang kita bincangkan kedua negeri sebentar tadi, jika dinamakan menteri besar tersebut, exco tersebut, dinamakan menteri-menteri tersebut, adakah kestabilan akan dapat dicapai ataupun sekurang-kurangnya ketenangan hati rakyat di luar ini, adakah ini akan dapat dicapai? Saya rasa keadaan tidak sebegitu terjamin di peringkat negeri.
Yang saya tekankan tadi ialah di peringkat pusat, kerana mereka ini seharusnya menangani perubahan yang berlaku di peringkat federal dan seumpamanya. Antaranya apabila mereka ini telah ditempatkan sebagai menteri dan sebagainya, memberi penekanan juga kepada federalisme yang sudah kita warisi zaman berzaman, yang memberi kestabilan kepada negara ini. Di samping memberi suatu penumpuan dan kecanaan kepada negeri-negeri dan tuntutan masing-masing seperti royalty dan seumpamanya. Kalau itu hak mereka, kita beri. InsyaAllah ini akan memberi suatu kestabilan yang sewajarnya yang dikandalkan. Di peringkat negeri ini dengan sejarah masing-masing lebih sukar untuk ditangani. Perak dengan cita rasanya, Melaka dengan gayanya, Pahang dengan orientasinya dan sebagainya. Itu sememangnya sukar. Namun begitu kita mengharapkan bahawa mereka ini dalam proses jatuh-menjatuh kerajaan ini akan memberi suatu kematangan. Mungkin lebih lambat sikit berbanding dengan apa yang berlaku di peringkat pusat. Prof mungkin melihat pada jangka masa panjang, tapi rakyat di luar sana melihat kepada apa yang akan berlaku dalam jam-jam seterusnya. Bagaimana Prof ingin rakyat melihat untuk jangka masa panjang ini, kestabilan kematangan politik ini mungkin mengambil masa bertahun-tahun dan bukan seminggu, dua tiga hari daripada apa yang berlaku pada lebih seminggu lepas. Ya, pertamanya dengan pemaparan dasar yang merangkumi, yang meliputi, yang menyenangkan. Dahulu itu asas. Dasar jangka panjang. Dasar jangka panjang. Okey. Kemudian dari segi fine tuning, dari segi pengamalan, pengaplikasian dasar itu mungkin itu berlaku di peringkat kementerian, di peringkat jabatan, di peringkat negeri. Selagi dan selama ini serasi dengan dasar yang dimaksudkan itu. Yang kita tidak maunya ialah kita menghumbang keluar dasar lalu semata-mata kerana itu adalah bikinan orang lama. Kenapa ni Prof tak mahu? Kerana mereka ini kadang-kadang egonya. Kerana tidak mahu image-nya tercela disebabkan mengambil dasar orang lain. Sehingga membuat apa yang selalu saya sebut sebagai dasar one-off. Kita ini menghabis duit, tenaga untuk satu pusingan saja. Dan kemudiannya membelakangkan segalanya itu. Itu tidak sihat saya rasa. Oleh itu kita rasa apa yang baik yang dijalankan sebelum ini kita mantap dan pertingkatkan. Tidak rugi kepada ahli kabinet yang berkenaan, tidak rugi kepada kerajaan yang berkenaan, seandainya mereka bertitik tolak daripada yang baik untuk menuju kepada yang lebih baik dan sebagainya. Apakah salahnya? Terima saja apa yang baik dari segi reformasi tertentu di peringkat institusi umpamanya. Dan ini akan menjamin kestabilan untuk ini jangka menjamin masa. kestabilan. Dan orang yang berkenaan itu akan dihormati di atas kewibawaannya ataupun dalam bahasa yang lebih besar, yang berjiwa besar ini. Dihormati biarpun dalam realiti politik semasa? Yes. Okey. Itu maksud. Terima kasih Profesor Datuk Muhammad Abu Bakar, penyandang kursi Sultan Mirza Zainal Abidin UNIZA, membincangkan kepada apa yang berlaku pada ketika ini dan juga bagaimana untuk melihat kepada satu dasar jangka masa panjang untuk menjamin kestabilan dan juga mendapatkan visi kestabilan tersebut untuk jangka masa panjang. Saya Rizal Zulkafli, teruskan bersama kami di Astro Awani. Ini Buletin Awani Khas. Salam hormat.